Baru-baru ini Malaysia telah pun digemparkan dengan satu isu yang sangat panas, iaitu isu berkaitan dengan konsep Coldplay yang mana telah pun menjadi satu kontroversi dan juga bualan ramai dalam masyarakat Malaysia pada bulan Oktober 2023. Isu ini bukan sahaja melibatkan unsur hiburan melampau yang dibawa dalam konsert itu sendiri, akan tetapi ianya disebabkan oleh penganjurannya yang tidak sesuai dalam waktu ketika mana berlakunya konflik peperangan antara Palestin dan juga Israel yang sedang memuncak, yang mana dalam keadaan umat Islam di Palestin itu sendiri sedang berjuang menentang operasi ketenteraan pembersihan etnik yang dilakukan oleh pihak rejim Zionis Israel itu, sedangkan kita sebaliknya umat Islam di Malaysia sedang leka dan juga asyik berkonsert. Maka isu ini juga semakin memanas apabila ditambah pula agenda dan juga prinsip yang dibawa oleh kumpulan Coldplay itu sendiri yang sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini kerana kumpulan Coldplay ini secara terang-terangan telah pun menyatakan sokongan mereka terhadap satu agenda yang dibawa oleh Barat, iaitu agenda songsang LGBT. Walaupun kumpulan ini pernah mengeluarkan satu album yang bertajuk Freedom Palestine, sebagai satu bentuk sokongan terhadap perjuangan umat Islam di Palestin dalam menentang penindasan pihak Israel itu, akan tetapi ianya tidaklah boleh untuk kita menjadikan ianya sandaran untuk terus menghalalkan hiburan melampau dan juga pembawaan agenda songsang mereka tersebutlah. Maka daripada itu timbul pula satu polemik antara agamawan di Malaysia ini terhadap pandangan hukum berkaitan dengan isu konsert Coldplay ini. Raji mendapati bahawa terdapat 3 aliran dalam polemik agamawan mengenai konsert Coldplay, iaitu agamawan yang menolak secara keseluruhannya. Yang kedua adalah agamawan yang menolak, tapi di dalam penolakan mereka itu terdapat sindiran. Dan yang ketiga adalah agamawan yang menerima konsert Coldplay, tapi penerimaan mereka terhadap konsert Coldplay ini adalah dengan bersyarat. Dan pertama yang menolak penganjuran konsert Coldplay berpandukan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan pendapat ulama yang muktabar yang menyatakan pengharamannya. Bagi aliran kedua iaitu agamawan yang menolak penganjuran konsert beserta sindiran dengan majlis lain, manakala aliran yang ketiga adalah membolehkan penganjuran konsert Coldplay berdasarkan instrumen maslahah. Pengkaji mendapati instrumen maslahah yang digunakan tidak bertepatan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam perkara itu, pengkaji mendapati perdebatan hukum mengenai konsep Coldplay antara agamawan di media sosial secara terbuka adalah tidak wajar berdasarkan instrumen saddu zara'i. Pengkaji mendapati terdapat 3 aliran dalam kalangan agamawan terhadap polemik mengenai konsep Coldplay. Yang pertama adalah aliran yang menganggap konsep itu tidak bertepatan dengan hukum syarak daripada sudut penganjuran konsep tersebut. Yang kedua adalah aliran yang menolak konsep tapi mereka menolak beserta dengan sindiran. Yang ketiga adalah aliran yang menerima penganjuran konsep tetapi mereka menerima dengan bersyarat. Bagi aliran yang pertama ini, yang menganggap konsep itu tidak bertepatan dengan hukum syarak daripada sudut penganjuran konsep tersebut, kerana terdapat larangan di dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu khairur raziqin." Maksudnya, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baharu tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau ya Rasulullah berdiri di atas mimbar hal keadaan engkau ketika itu sedang berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad,
pahala yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Para ulama mengatakan pada ayat di atas, para ulama mengatakan bahawa muzik merupakan pecahan daripada perkara lara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal qamara wal ma'azif." Maksudnya, di antara umatku akan muncul kelompok-kelompok yang menghalalkan zina, pakaian sutera bagi lelaki, arak dan alat muzik. Sesungguhnya muzik merupakan pecahan daripada alat muzik yang dilarang daripadanya oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat, konsep itu sendiri mengandungi unsur-unsur kemaksiatan seperti pencampuran antara lelaki dan wanita tanpa mempunyai sebarang hajat. Faktor lain yang terdapat di dalam konsep Coldplay itu adalah lirik lagu yang mempunyai unsur pemujaan dan penyanyi yang mempromosikan budaya LGBT berdasarkan penampilannya, persembahannya dan lain-lain. Selain itu, aliran yang kedua di dalam polemik agamawan terhadap konsep Coldplay ini adalah mereka yang berpendapat sama seperti mana golongan pertama, tapi mereka menolak berserta dengan sindiran yang didahului selepas daripada penolakan mereka. Mereka membuat persamaan konsep Coldplay dengan majlis lawat kerana melihat konsep dan majlis lawat merupakan perkara yang bid'ah, seperti mana Tuan Hafiz yang menyatakan di dalam laman Facebook beliau, kenapa menghadiri konsep Coldplay dikatakan maksiat, tetapi konsep selawat tidak dikatakan maksiat. Yang kedua itu menjadikan ibadah selawat sebagai hiburan yang berlebihan dalam memuji Rasulullah dan berkemungkinan berdoa terus kepada Rasulullah SAW. Kaji mendapati aliran ini tidak menerima pembahagian bid'ah kepada hasanah dan dolalah, sehingga ia melakukan persamaan satu perkara yang keji dengan majlis memuji junjungan besar Nabi Muhammad SAW kerana telah menjadikan ibadah selawat sebagai hiburan yang berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga membahagikan bid'ah kepada dua, iaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa-apa yang selari dengan sunnah baginda Nabi SAW, maka ia dikira sebagai bid'ah yang terpuji. Dan apa-apa yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia dikira sebagai bid'ah yang tercela. Aliran ketiga di dalam polemik ini adalah mereka yang menyokong dan menerima penganjuran konsep Coldplay. Golongan ini juga menganggap bahawa seni seperti konsep Coldplay bukan sahaja sekadar hiburan, tetapi ia juga sebagai sumber yang boleh menyumbang kepada masyarakat dengan pelbagai cara. Dalam hal ini, konsep dianggap sebagai sumber kepada pemikiran positif yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara yang memberikan kebaikan kepada jiwa dan minda mereka. Seperti mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Don Daniel dalam satu sudutan video beliau yang membicarakan tentang depresi dari sudut Islam. Katanya, antara benda yang kekurangan ialah apa yang ada dalam lagu Coldplay. Contoh lagu Fix You, You Get What You Want But Not What You Need. Dia tidak dapat memenuhi apa yang dia mahu, sedangkan dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia mahu. Berdasarkan kepada apa yang disampaikan dalam lirik lagu tersebut, Ustaz Don berpendapat bahawa banyak lagu yang membawa nilai positif kepada para pendengar, cuma mereka sendiri yang perlu pandai untuk memilihnya. Selain itu, Ustaz Arham American juga menyatakan sokongan beliau terhadap konsep Coldplay ini dengan mengeluarkan kenyataan di dalam platform media sosial milik beliau. Katanya, membatalkan konsep semata-mata tidak semestinya tindakan pro-syariah. Dalam syariah, ada banyak lagi tuntutan yang perlu dipatuhi, antaranya isu kontrak, hak pembeli tiket dan hak vendor yang telah ada kontrak dan bayaran. Semuanya perlu dibela dan dibayar ganti rugi jika konsep dibatalkan.
ini semua aspek syariah malah lebih penting kerana melibatkan harta dan hak orang lain. Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa golongan-golongan ini bukan sahaja melihat dari sudut ideologi yang dibawa oleh band tersebut, bahkan mereka juga melihat dari sudut maslahah terhadap para pengunjung dan masyarakat. Maka setelah mana diteliti dalam isu perdebatan hukum Islam semasa berkaitan dengan konsep coldplay ini antara agamawan di media sosial secara terbuka, ianya tidak wajar untuk dilakukan sama sekali. Hal ini bersandarkan melalui penelitian menggunakan instrumen Saddu Zara'i, yang mana perbuatan tersebut secara jelas memberi kesan yang negatif ke atas nama baik Islam, keharmonian masyarakat dan juga mampu menjejaskan institusi fatwa di Malaysia lah. Okay. Yang mana instrumen Saddu Zara'i ini ianya merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang terdapat dalam sumber hukum Islam, yang mana berfungsi sebagai suatu usaha untuk menghalang daripada timbulnya impak negatif ataupun keburukan lah. Maka dalam kajian ini didapati bahawa perdebatan isu konsep coldplay antara agamawan ini ianya berada di bawah satu skop pertimbangan kesan keburukan dalam kategori yang pertama, iaitu wasilah yang mana telah pasti akan membawa kepada kerosakan dan juga keburukan. Okay. Perdebatan antara agamawan berkaitan isu ini telah menimbulkan satu suasana yang mana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana telah mengheret bukan sahaja perbalahan antara agamawan berkaitan hukum semata, bahkan masyarakat awam turut terpanggil untuk mencampuri urusan pengistinbatan hukum hakam dengan berpandukan hawa nafsu tanpa disiplin ilmu yang benar. Perbalahan ini menjadi semakin buruk apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh setengah agamawan dalam menyatakan sokongannya terhadap penganjuran konsep coldplay ini dengan memberikan sandaran hukum dengan berhujahkan dan juga dalilnya tersendiri yang masih memerlukan kepada pemurnian. Maka golongan masyarakat awam yang mana tidak mempunyai pengetahuan asas dalam proses pengistimatan sesuatu hukum akan berpegang secara taklid terhadap pandangan hukum tersebut lah. Secara tidak langsung perkara ini menjejaskan fungsi institusi kefatwaan dan juga mufti itu sendiri. Maka kesimpulannya adalah tidak wajar bagi agamawan itu sendiri untuk mencetuskan satu perdebatan hukum yang mana bersifat terbuka di media sosial. Okey, berdasarkan kepada instrumen pertimbangan Saddu Zara'i, yang mana kita ingin menutup segala ruang yang mana mampu mencetuskan satu suasana yang tidak harmoni antara masyarakat itu sendiri, dan yang mana ianya mampu untuk menjejaskan imej agama Islam itu sendirilah. Okay, kerana kita tidak mahu untuk memancing masyarakat ini untuk turut sama dalam mencampuri urusan pengistinbatan hukum bagi suatu isu yang mana timbul dalam kalangan masyarakat itu dengan hanya bersandarkan kepada hawa nafsu semata, bukannya atas dasar ataupun bersandarkan kepada disiplin ilmu yang benar. Polemik agamawan mengenai konsep coldplay ini membawa kepada satu natijah, iaitu setiap konsert yang diadakan walaupun dengan tujuan menyampaikan mesej dakwah tetap diharamkan sekiranya ia tidak mengikut kehendak syarak. Secara realitinya, banyak cara yang dapat dilaksanakan untuk mencapai kegembiraan selain daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Perbezaan pandangan ke atas sesuatu yang jelas mendatangkan kemurkaan Allah itu merupakan salah satu sikap golongan Yahudi yang sentiasa mencari alasan untuk tidak beriman dengan Allah dan para utusannya. Para ulama telah memberikan garis panduan yang jelas dalam perkara ini bahawa tidak semua perbezaan pandangan perlu dibantah. Antaranya ialah sesuatu yang berlaku khilaf dalam kalangan fuqaha. Reaksi masyarakat terhadap polemik agamawan di media sosial ini boleh meliarkan masyarakat daripada agama Islam itu sendiri. Para agamawan perlu menyahut seruan Allah untuk bermusyawarah pada urusan yang diperselisihkan itu
dengan cara yang baik. Kewujudan Bahthul Masail akan menjadikan satu platform yang terbaik untuk membincangkan setiap isu kontemporari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.